Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mari kita memulakan pengajian kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengurniakan kita kelapangan dan kekuatan. Maka dengan itu kita dapat meneruskan usaha memahami bahasa Arab Al-Quran ini. Semoga usaha yang berterusan ini menjadi bukti bahawa kita memang benar-benar menganggap Al-Quran itu penting dalam kehidupan. Maka sebab itu kita berusaha untuk memahaminya. Dan semoga usaha yang berterusan ini Allah kurniakan dua perkara penting, iaitu faham dan ganjaran pahala. Mudah-mudahan kedua-duanya kita dapat, faham dan ganjaran pahala. Andai kata faham itu belum dapat, maka ganjaran pahalanya pasti dapat, insya-Allah. Dan orang yang berada di atas jalan menuntut ilmu tidak akan rugi, kerana Nabi berjanji bahawa barang siapa yang berada di atas jalan menuntut ilmu, maka akan dipermudahkan jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan tersebut. Baik, hari ini kita kelas ke-13. Kita sambung surah Al-Kahfi ayat 8. Mari kita bacakan dahulu ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Terjemahannya, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus. Baik, sedikit penjelasan, tuan-tuan. Ini cerita tentang hakikat dunia ini. Allah menceritakan bahawa apa yang ada di dunia ini dia seperti perhiasan. Ada masa cantik, ada masa dia dah tak cantik dah. Ada masa dia ada dan ada masa dia dah tidak ada. Begitulah hakikat dunia. Dan kitaran itu sebenarnya kerja Allah Subhanahu wa taala. Kitaran antara ada dan tiada, cantik dan tak cantik, sihat dan sakit, lapang dan sempit, tu hakikatnya itu sebenarnya adalah kerja Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah untuk menguji manusia. Tapi Tuhan kalau uji manusia ni, manusia beruntung kerana diuji. Manusia beruntung kerana diuji. Kalau bulan yang taat 100%, bulan itu tidak diberi pahala atas ketaatannya, kerana dia tidak diuji. Matahari tidak diberi pahala atas ketaatannya.
Malaikat tidak diberi pahala atas ketaatannya, tetapi manusia diberi pahala. Maka untunglah manusia. Tapi pahala tu datangnya dari ujian. Dan ujian itu datangnya daripada kitaran antara ada dan tiada, cantik dan tidak cantik, sihat dan tidak sihat, lapang dan sempit. Ujian tu daripada kitaran tersebut. Ujian tersebut adalah dari kitaran tersebut. Dan kita beruntung kerana diuji, kerana kita bakal diberikan pahala jika kita lulus benar ujiannya, benar jawapannya. Baik. Jadi nak ceritanya, hakikat dunia adalah ujian, dan ujian itu berlangsung di antara kitaran. Kitaran ada dan tiada, cantik dan tidak cantik. Dan kitaran itu sebenarnya hakikatnya Allah lah punya kerja. Allah lah punya kerja yang menjadikan adanya kitaran tersebut. Bukan manusia punya kerja. Ada orang, tuan-tuan, dia buat bisnes. Bila dia untung banyak tu, dia rasa syok sendiri. Dia rasa sebab dia pandai iklan. Padahal ada bisnes yang dia buat iklan, kaedah yang sama tapi tak jadi. Dan ada bisnes yang dia tak iklan pun, tahu-tahu ada orang nak beli, tahu-tahu laku. Itu sebenarnya menunjukkan bahawa hakikat dunia ini diatur oleh Allah. Itu semua kami punya kerja. Kami punya kerja. Dan di antara apa yang akan Tuhan buat di dunia ini, Tuhan akan jadikan di dunia ini tanah rata lagi tandus. Ini nak bagi tahu tentang kitaran yang akan berlaku di bumi. Ada masa subur, ada masa tak subur. Bisnes pun begitu, tuan-tuan. Dan cikgu di sekolah pun kalau perasan macam tu, tuan-tuan. Cikgu sekolah, ada tahun dia semangat, ada tahun dia tak semangat. Ada tahun yang dia semangat tu pelajar ramai cemerlang. Ada tahun yang dia bertambah semangat, tapi pelajar tahun tu tiba-tiba pula tak cemerlang. Itu semua hakikatnya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggungjawab manusia ada dua je. Sama ada sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Sabar ketika susah, syukur ketika senang. Tapi ada orang lagi mantap, tuan-tuan. Ada orang dia lagi mantap, iaitu ketika senang dia boleh ada dua-dua. Ketika senang dia boleh ada sabar dan syukur, dan ketika susah pula dia boleh ada sabar dan syukur. Mudah-mudahan kita dapat sampai kategori itulah, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat sampai ke kategori itu, iaitu kita berada di mana-mana posisi, kita boleh ada dua-dua, sabar dan syukur. Contohnya, saya bagi satu contoh, tuan-tuan. Ada orang dia belajar bahasa Arab, tuan-tuan, dia susah. Ketika susah tu dia sepatutnya sabar, tetapi dia boleh dua-dua, tuan-tuan. Dia sabar dan bersyukur. Dia sabar, dia sabar tu, dia sabar, bukti dia sabar ialah dia walaupun dia tak berapa faham, tapi dia teruskan juga. Bersyukur tu macam mana pula? Bersyukur tu, dia rasa bersyukur Tuhan buka hati dia untuk belajar. Ada orang umur 60 tahun tak terbuka hati untuk belajar. Nak pergi masjid 20 minit jauh, tuan-tuan. Nak pergi masjid 20 minit jauh, tapi pergi makan kari kambing 40 hari. Pergi makan kari kambing 40 hari, nak pergi tu 2 jam, sampai kena beratur pula. Tuan-tuan pernah makan tak kari kambing, tuan-tuan? Kari kambing 40 hari. Ada yang pernah makan? Tuan-tuan biasa dengar tak? Orang umur 60 tiba-tiba dia main motor pergi jalan jauh-jauh semata-mata nak makan. Baik, maka nak ceritanya, tuan-tuan, ada orang dia ketika susah tu dia boleh jadi dua-dua, sabar dan syukur. Contoh tadi belajar bahasa Arab tadi. Dia belajar bahasa Arab susah, dia tak berapa faham semua, tapi dia sabar, dia teruskan. Dalam masa yang sama dia boleh bersyukur. Dia bersyukur kerana Allah bukakan hati untuk belajar. Ada orang, tuan-tuan, dia sakit, tuan-tuan. Waktu dia sakit tu dia sabar. Oleh kerana dia sabar, dia terus makan ubat. Dalam masa yang sama dia boleh bersyukur. Dia rasa bersyukur kerana Tuhan masih lagi panjangkan umurnya, dalam keadaan dia boleh teruskan amal soleh. Jadi manusia paling mantap sekali, tuan-tuan, yang mana dia boleh ada sabar dan syukur dua-dua itu sekali dalam mana-mana situasi. Mudah-mudahan kita dapat jadi begitu, tuan-tuan.
Baik, balik kita masuk kepada perbincangan word by wordnya. Perkataan yang pertama ialah wa inna. Baik, wa inna tu sebenarnya wa innana. Wa inna tu asalnya wa inna na. Di sini ada 3 batah perkataan. Baik, nak tanya tuan-tuan dan perempuan, apa perkataan pertama dekat sini? Wa. Baik, yang kedua? Inna. Inna. Yang ketiga? Na. Na. Jadi 3 perkataan. Yang pertama wa, yang kedua inna tanpa ada alif, yang ketiga na yang ada alif. Baik, ada orang tanya kenapa dibuang na tu? Kerana kebiasaan orang Arab, apabila 2 huruf yang sama, dia akan buang. Dia akan buang salah satu. Contoh dalam surah Yusuf, malakala ta'manna. Malakala ta'manna. Asalnya ta'manuna. Ta'manuna. Asalnya nuna, tapi dibuang salah satu nun. Kerana kebiasaan orang Arab, apabila ada 2 huruf yang sama, dia akan buang. Baik, mari tengok makna setiap perkataan yang ada di sini. Yang pertama wa, maknanya dan. Yang kedua inna, sesungguhnya. Yang ketiga na, kami. Baik, mari tengok jenis perkataan ni. Yang pertama wa dan, itu haraf atof. Baik, nak tanya tuan-tuan, apa fungsi haraf atof? Menyambung. Haraf atof itu fungsinya menyambung cerita, menyambung ayat. Baik, manakala inna, sesungguhnya itu haraf taukid. Apa fungsi haraf taukid, tuan-tuan? Menegaskan. Fungsinya menegaskan. Baik, selalunya kalau kena menegaskan ni, orang percaya ke orang tidak percaya, tuan-tuan? Tidak percaya. Haji kata orang tak percaya. Saya bagi satu contoh, tuan-tuan. Suatu hari saya balik lambat ke rumah. Isteri saya tanya, abang dari mana, kenapa lambat? Saya pun jawab, dari kedai mamak tadi. Isteri saya pun tanya balik, betul ke bang? Sungguh ke? Saya pun cakap, ya sungguh. Ya sungguh. Ataupun kalau saya ikut skrip, ya sesungguhnya abang memang dari kedai mamak tadi. Baik, sesungguhnya itu dinyatakan apabila orang tak berapa percaya. Kita nak tegaskan kenyataan itu adalah benar. Baik, kat dunia ni ramai orang dia tak perasan sebenarnya hakikatnya dunia ni adalah ujian. Ujian tu dia bukan ketika senang saja, bukan ketika susah saja, tapi hakikatnya dua-dua tu. Tapi orang tak berapa tahu, tak berapa yakin. Maka ditegaskan. Ditegaskan dunia ni memang hakikatnya begitu, dan itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya tuan-tuan. Seterusnya selepas inna. Selepas inna, kami di situ domir muttasil. Baik, nak tanya tuan-tuan, apa makna domir muttasil ni? Melekat. Domir melekat. Baik, dipanggil melekat tu kerana kalau ditulis dia mesti melekat, dan dia ni boleh melekat pada semua jenis perkataan. Kat sini kami na ni dia boleh melekat dekat haraf, boleh melekat dekat isim, boleh melekat dekat semua jenis fi'il. Maka sesuailah dia dipanggil domir melekat. Dalam bahasa Arabnya domir muttasil. Baik, seterusnya perkataan berikutnya laja'iluna. Baik, nak tanya tuan-tuan, di sini ada berapa patah perkataan? Ada Baik. dua. Baik, kalaulah sungguh di situ ada 2, apakah perkataan yang pertama? La. Yang kedua? Ja'iluna. Ja'iluna. Baik, mari tengok yang pertama la. Baik, la di sini maknanya benar-benar, atau sungguh, atau pasti, atau sesungguhnya pun betul juga. La tu boleh diterjemahkan sesungguhnya juga. Contoh surah Wad-Duha.
Allah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik yang awal, lebih baik dengan yang awal, yang dunia sekarang. Di situ adalah terjemahan yang sesuai di situ, sesungguhnya. Baik, kat sini terjemahannya benar-benar. Jadi la tu dia ada banyak makna tuan-tuan. Maknanya benar-benar, atau sungguh, atau pasti, atau sesungguhnya. Baik, seterusnya, selepas la, yang berikutnya ja'iluna, maknanya orang-orang yang menjadikan. Baik, kat sini kalau terjemahan Melayunya ada 4 perkataan. Orang yang menjadikan. Tapi dalam bahasa Arab dia dikira satu patah perkataan. Baik, mari tengok jenis perkataan ni. Yang pertama, la benar-benar itu adalah haruf taukid, manakala ja'iluna ni isim. Baik, nak tanya tuan-tuan, dari sudut ilmu sorof, dari sudut ilmu pattern perkataan ni, apa nama isim dia? Apa nama spesifik dia? Dia ni isim masdar ke, isim sifat ke, isim maf'ul ke, isim fa'il? Masdar. Baik, kalau masdar dia perbuatan semata-mata. Baik, kat sini ada orang yang. Isim apa? Isim fa'il. Isim fa'il. Baik, isim fa'il tu isim yang ada perkataan orang yang. Dia punya pattern dia senang saja nak kenal. Pattern dia fa'il. Baik, nak kenal pattern tu kita tengok huruf tambahan kat situ. Huruf tambahannya alif je. Huruf tambahannya alif sama dengan pattern fa'il. Kemudian baris selepas alif baris bawah. Baris selepas alif berbaris bawah. Jadi dia isim fa'il, dia ikut pattern fa'il. Isim fa'il terjemahannya kena tambah orang yang. Baik, tapi kat sini orang ni ramai ni. Apa tanda ramai di sini tuan-tuan? Waw nun. Tandanya waw nun. Baik, waw nun di situ tanda untuk ramai. Manakala alif dekat tengah tu tanda isim fa'il. Baik, saya ulang tuan-tuan. Waw nun tu tanda ramai. Manakala alif di tengah tu tanda dia isim fa'il. Isim fa'il ialah isim yang ada perkataan orang yang. Kita nak kata orang yang berilmu. Orang yang berilmu, alim, ikut pattern fa'il. Orang yang tidak tahu, jahil, ikut pattern fa'il. Orang yang cekap, mahir, ikut pattern fa'il. Orang yang derhaka, fasik, ikut pattern fa'il. Dalam bahasa Arab, nak bagi ada orang yang ni, kena ikut pattern fa'il. Baik, kalau ikut pattern fa'il, maka isim tu namanya isim fa'il. Baik, mari tengok seterusnya. Yang berikutnya ma. Maknanya ialah apa yang. Baik, ini isim mausul. Orang Melayu panggil dia isim mewakili. Baik, ma di sini mewakili apa-apa yang ada di atas bumi. Tuhan akan jadikan ada masa dia subuh, ada masa dia kering gersang, kering kontang gersang. Baik, seterusnya, selepas ma, perkataan berikutnya alaiha. Baik, ada 2 perkataan di sini. Yang pertama alai, terjemahannya ke atas. Kemudian ha, terjemahan dia ialah nya, perempuan. Kat sini nya perempuan ni merujuk kepada bumi. Perkataan bumi dalam bahasa Arab al-ard. Baik, perkataan bumi tu ejaannya tak ada tamar butoh, tapi orang Arab telah tetapkan bahawa jantinanya perempuan. Jadi ganti nama diri yang merujuk kepada bumi kena perempuan juga, sebab bumi itu perempuan. Cuma bumi tu dia tak ada tanda perempuan. Dia cuma ditetapkan. Dia sudah ditetapkan dia masuk bawah kategori perempuan. Baik, sepatutnya kalau perempuan kena ada tamar butoh. Contohnya Rashidah, Zakiyah. Tetapi perkataan bumi dalam bahasa Arab dia
jadi perempuan tu berdasarkan ketetapan saja. Dia bukan ada tanda kat situ. Baik, seterusnya mari tengok jenis perkataan di sini. Yang pertama, alai itu adalah huruf jar. Orang Melayu panggil huruf baris bawah. Baik, sepatutnya selepas huruf jar kena baris bawah. Sepatutnya kat sini hai, alai hai. Tetapi dia kebal, maka dia tidak boleh berubah baris. Baik, kat sini ha tu dhamir muttasil, orang Melayu panggil ganti nama diri melekat. Ganti nama diri melekat ni dia apabila ditulis kena melekat dengan perkataan sebelumnya. Dan dia boleh melekat pada semua jenis perkataan. Dia boleh melekat pada isim, boleh melekat pada fi'il, boleh melekat pada harf. Maka oleh kerana dia boleh melekat pada semua jenis perkataan, maka sesuailah dia dipanggil dhamir melekat. Dalam bahasa Arabnya dhamir muttasil. Baik, mari ulang kaji sekali pintas tentang senarai dhamir muttasil. Ada 14 tuan-tuan. Iaitu hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, i, ni dengan na. Baik, ulang lagi sekali. Hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, i, ni, na. Baik, mari kita terjemah secara random. Baik, kita ambil kuma. Baik, apa makna kuma tuan-tuan? Kamu berdua. Kamu berdua. Kalau huma? Huma? Mereka berdua. Mereka berdua. Kuma tadi kamu berdua. Kalau huma mereka berdua. Baik, kalau kum tuan-tuan, kum? Kamu semua. Kum kamu semua. Kalau ka? Kau seorang lelaki. Baik, kalau na? Kami. Na ni kami. Baik, oleh kerana kita boleh terjemah secara random tu, maknanya yang lain-lain pun boleh, insya-Allah. Baik, balik kembali ke surah Al-Kahfi. Perkataan seterusnya, su'idan juruzan. Baik, di sini ada dua patah perkataan. Dia berasingan, tapi dia berpasangan. Baik, kedua-dua isim ini berpasangan. Mari tengok terjemahan dahulu. Yang pertama, su'idan, maknanya tanah lapang. Kemudian juruzan. Juruzan maknanya yang tandus. Baik, mari tengok jenis perkataan ni. Oleh kerana kedua-duanya ada tanwin, maka kedua-dua itu adalah isim. Baik, nak tanya tuan-tuan, tanwin itu adalah tanda isim. Tetapi tuan-tuan, masa bila kita guna tanwin tu? Masa bilakah kita gunakan tanwin dekat isim? Baik, saya ulang soalan tuan-tuan. Tanwin adalah salah satu tanda isim. Kalau isim tu ada kalau perkataan yang kita jumpa itu di hujungnya ada tanwin, maka confirmlah isim. Tapi persoalannya ialah masa bilakah isim itu kita letak tanwin dekat hujung? Bila isim itu nakirah, Ustaz tak? Bila isim tu nakirah. Apa makna nakirah? General umum punya. Umum. Umum. Kalau saya pergi kedai, saya kata saya nak buah pisang, saya nak beli pisang. Pisang dalam bahasa Arab mauzan. Mauzan. Saya kena kata mauzan, ada tanwin. Sebab saya nak pisang tu umum. Tapi kalau saya kata bagi saya pisang yang tu, bagi saya pisang yang tu, spesifik, maka saya tak boleh letak tanwin dah kat situ. Saya kena letak alif lam. Saya kena kata al-mauza. Al-mauza. Tapi kalau saya minta pisang, saya tak kisah pisang mana-mana,
umum saja, maka kena letak tanwin. Baik, saya nak beli ikan pula. Saya kata bagi saya ikan. Bagi saya ikan, ikan tu tak kisah apa-apa kan. Maka ikan tu kena letak tanwin. Ikan dalam bahasa Arab samakan. Samakan. Tapi kalau ikan tu, saya nak ikan yang tu yang tu, yang perutnya tak pecah-pecah apa semua, saya nak spesifik, maka kena tambah alif lam. Jadi di sini tuan-tuan, tanwin ini adalah menandakan isim itu umum. Baik, sekarang dua-dua isim tu sama tanwin dan sama baris dan sama jantina. Baik, kalau ada dua isim duduk sebelah menyebelah, sama tanwin, sama baris, kat sini baris atas sama, sama jantina, sama bilangan, maka dia dikira sebagai zat dan sifat. Dia dikira zat dan sifat. Baik, kalau kita dah tahu ini zat sifat tuan-tuan, dia pasangan, nanti baca Quran kita tak sesuai berhenti kat tengah tuan-tuan. Kita tak sesuai berhenti dekat tengah-tengah. Contoh tuan-tuan, saya kata saya nak roti yang baru 2 ketul. Saya nak roti yang baru 2 ketul. Baik, tak sesuai berhenti kat tengah-tengah. Tak sesuai saya kata saya nak roti. Kena habiskan. Saya nak roti yang baru. Saya nak roti yang baru. Tak berapa sesuai dia berhenti dekat tengah. Baik. Baik, mari kita bincang lebih detail. Baik, kita nak fokus hari ini tentang dua isim yang berpasangan. Baik, dua isim yang berpasangan ini adalah dua isim yang duduk sebelah menyebelah dan dia dikira berpasangan. Dia saling perlu antara satu sama lain. Kalau kita berhenti kat tengah-tengah, tak sampai maknanya, tak lengkap, tak berapa elok. Baik, ada dua jenis dua isim yang berpasangan. Yang pertama zat sifat, yang kedua mudhaf ilaih. Baik, orang Arab kata kalau isim yang kedua tu sifat, menjelaskan sifat, maka dia masuk bawah kategori zat sifat. Tapi kalau isim yang kedua tu mengkhususkan, kalau mengkhususkan, maka dia dikira pasangan mudhaf dan mudhaf ilaih. Baik, dia ada tanda dia. Kalau zat sifat, tandanya ialah kena sama baris. Baik, baris ni tak kisah baris apa, yang penting kena sama baris. Baik, kalau andai kata baris bawah, maka kena baca al-baiti al-jamili. Kalau andai kata dalam ayat tu dia kena baris atas, maka kena baca al-baita al-jamila. Dia kena sama baris. Baik, kalau mudhaf ilaih ni, baitu tu tak kisah baris apa, baitu ke baita ke baiti ke, yang penting dia punya mudhaf ilaih ni mesti baris bawah. Mesti baris bawah. Baik, saya ulang tuan-tuan, zat sifat ni tak kisah baris apa, baris depan boleh, atas boleh, bawah pun boleh, yang penting sama baris. Manakala mudhaf ilaih ni, mudhaf tu tak kisah baris apa, tapi mudhaf ilaih mesti baris bawah. Mudhaf ilaih mesti baris bawah. Baik, kalau saya tukar baris baita jamile ni kekal baris bawah. Kalau baris baiti, baca baris bawah baiti, dia kekal baris bawah. Baik, ada orang tanya kalau baiti ni baris bawah, nanti dia sama baris. Jawapannya dia tak sama baris. Dia takkan sama baris punya, kerana mudhaf ni, kalau mudhaf ni, dia tidak boleh ada tanwin ni. Dia tidak boleh ada tanwin, tidak boleh ada alif lam. Jadi dia takkan sama punya. Dia tidak akan sama. Tapi kalau zat sifat, dia mesti sama tuan-tuan. Baik, ada 4 benda kena sama tuan-tuan. Yang pertama, sama baris. Yang kedua, sama dia punya alif lam atau tanwin. Alif lam tu jika khusus, tanwin jika umum. Kemudian yang ketiga, kena sama dia punya jantina. Kat sini rumah tu lelaki,
cantik tu pun lelaki. Apa tanda dia lelaki? Tandanya ialah tidak ada ta marbutoh. Baik, yang keempat kena sama bilangannya tuan-tuan. Kat sini rumah ni satu, cantik tu pun satu. Baik, nak ingat 4 poin tu susah tuan-tuan. Senang cerita, kita ingat zat sifat ni kena sama. Zat sifat kena sama. Kalau mudhaf ilaih, isim yang kedua tu dia kena berbaris bawah. Biasanya dia tidak akan samalah dengan mudhaf. Baik, mari tengok terjemahan tuan-tuan. Yang pertama di sini al-baitu al-jamilu maknanya rumah yang cantik. Baik, jamil ni maknanya cantik. Baik, tapi dalam bahasa Arab jamil tu dia boleh jadi nama orang. Baik, katalah saya nak pergi rumah Jamil. Baik, adakah rumah Jamil itu cantik tuan-tuan? Baik, kalau saya kata saya nak pergi rumah Jamil, tidak semesti rumah Jamil tu cantik. Tapi yang pastinya rumah yang saya nak pergi itu adalah rumah kepunyaan Jamil, ataupun rumah yang ada Jamil di situ. Baik. Tapi kalau zat sifat, saya kata rumah yang cantik, maknanya rumah itu cantik. Sifat rumah itu cantik. Kalau yang ni Jamil ni mengkhususkan rumah. Jamil di situ mengkhususkan rumah. Baik. Mari tengok yang seterusnya tuan-tuan. Contoh yang berikutnya, anak yang pandai. Dalam bahasa Arab, Ibnun Zakiyun. Baik, kat sini dia sama baris tuan-tuan. Sama baris, sama tanwin, sama jantina dan sama bilangannya. 4 benda tadi tuan-tuan. Yang pertama sama baris. Yang kedua sama tanwin atau alif lam. Yang ketiga sama jantina. Yang keempat sama bilangannya. Baik, kalau dia jadi mudhaf ilaih. Okey, mudhaf ilaih dia tadi bunyi lebih kurang sama je. Baik, tadi Ibnun Zakiyun, yang ni Ibnu Zakiyin. Bunyi lebih kurang sama tuan-tuan. Bunyi lebih kurang sama. Orang Arab kata Zaki tu dia boleh jadi sifat, dia boleh jadi nama orang. Baik, Zaki ni boleh jadi nama orang. Baik, kat sini kalau Zaki tu nama orang, dia mengkhususkan perkataan isim sebelumnya, maka dia kena baris bawah dekat ujung. Ujung dia mesti baris bawah. Dia akan dikira sebagai mudhaf ilaih. Yang anak tu akan jadi mudhaf. Mudhaf ni ada 2 syarat tuan-tuan. Yang pertama, dia tidak boleh ada alif lam dekat depan. Baik, yang kedua, dia tidak boleh ada tanwin. Baik, mudhaf ni dia punya baris ni tak kisah. Nak baca ibna boleh, ibni pun boleh. Tetapi mudhaf ilaih dia wajib berbaris bawah. Wajib berbaris bawah. Baik, katalah orang tanya saya, Ustaz duduk dengan anak siapa tu? Ustaz duduk dengan anak siapa tu? Saya pun cakap dengan anak Zaki. Baik, kalau perkataan dengan. Baik, nak tanya tuan-tuan, apa terjemahan dengan dalam bahasa Arab? B. Baik, kalau saya tambah B kat sini, dengan anak Zaki, Ibnu ni kena baca baris apa tuan-tuan? Baris bawah. Kalau saya tambah B, Ibnu kena baca baris bawah sebab huruf jar. B tu huruf jar. Manakala Zakiyyin ni dia kekal baris bawah sebab dia mudhaf. Mudhaf. Baik, kalau saya kata saya tengah sembang dengan seorang anak yang pandai. Anak tu umum, tak tahu siapa nama dia umum saja. Yang pasti sifat dia tu pandai. Okey, katalah saya nak kata dengan anak yang pandai. Saya tambah B. Kalau saya tambah B kat sini, zat ni kena baris bawah sebab huruf jar. Sifat tu kena baris bawah sebab kena bagi sama dengan zat. Dia kena ikut zat. Sifat kena ikut zat. Sifat kena ikut zat. Baik, mudah-mudahan jelas di situ tuan-tuan. Baik, nak tanya tuan-tuan, dalam bahasa Inggeris, kalau saya nak kata anak Zaki,
Macam mana saya nak terjemah anak Zaki dalam bahasa Inggeris? Kids, son. Ada apostrophe S. Zaki son. Kena terbalik. Lepas tu kena tambah S. Kalau anak yang pandai, clever boy. Clever boy kat situ terbalik, tak payah tambah S. Terbalik saja, tak payah tambah S. Tapi yang tadi kena tambah S. Itu Inggeris punya kaedah lah. Kalau bahasa Arab punya kaedah, zat sifat kena sama baris 4 benda tadi. Kalau mudhaf ilaih, mudhaf ilaih, dia punya mudhaf ilaih tu wajib berbaris bawah. Yang mudhafnya tidak boleh ada alif lam, tidak boleh ada tanwin. Baik, mari tengok contoh ayat. Baik. Ayat yang pertama. Baik, katalah orang ajak saya makan, saya pun cakap saya kenyang dah. Sebab tadi saya dah makan roti yang besar. Baik, saya telah makan roti yang besar. Saya telah makan roti yang besar. Dalam bahasa Arab, akaltu khubzan kabir. Baik. Kat sini khubzan ni zat, kabira ni sifat. Baik, khubzan ni zat, kabira ni sifat. Okey, jadi dia pasangan zat dan sifat. Baik, bukti tanda dia zat sifat ialah sama baris. Sama baris, sama dia punya tanwin, sama jantina dengan sama bilangannya, maka jadilah dia zat sifat. Baik, tapi kalau saya tukar ayat, katalah tuan-tuan dalam rumah tu ada kabir. Ada orang tu namanya kabir. Tapi roti kabir tu dia ada roti. Rotinya hilang. Orang pun tanya, mana roti kabir? Saya pun cakap, saya dah makan roti kabir tu. Tengok dia tak makan pun, saya makanlah roti kabir tu. Baik, sekarang kabir ni nama orang. Kalau nama orang, dia tak boleh bagi jadi sama baris tadi. Dia kena baris bawah. Dia kena baris bawah. Roti tu pula tak boleh ada tanwin, tuan-tuan. Sebab dia di sini sudah jadi mudhaf. Mudhaf ada 2 syarat. Yang pertama, dia tak boleh ada alif lam. Yang kedua, tak boleh ada tanwin. Baik, sekarang timbul persoalan. Kenapa dekat sini baris atas, sini pun baris atas? Yang ni jawapannya ialah kerana dalam ayat ni roti ni yang kena perbuatan. Roti ni yang kena makan, yang dimakan. Jadi dia objek. Dalam bahasa Arab namanya apa, tuan-tuan? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ul bih kena baris atas. Maf'ul bih tu yang kena buat, yang diperlakukan. Kat sini roti tu dimakan oleh saya. Yang bawah pun sama juga. Yang bawah pun sama, roti dimakan oleh saya. Jadi dia maf'ul bih, maka dia kena baris atas. Dia baris atas ni sebab maf'ul bih. Baik, kalau yang ni baris bawah ni, yang ni baris bawah ni sebab apa, tuan-tuan? Mudhafun ilaih. Ada mudhafun ilaih. Sebab dia mudhaf ilaih, dia mengkhususkan roti. Kalau yang ni kenapa baris atas? Sifat. Sebab dia ikut. Sifat kena ikut. Sifat kena ikut. Sifat kena ikut zatnya. Kenapa zatnya baris atas ni, tuan-tuan? Maf'ul. Sebab dia maf'ul bih. Jadi dalam ayat ni dia adalah zat, dalam masa yang sama dia maf'ul bih. Yang bawah ni dia adalah mudhaf, dalam masa yang sama dia dia maf'ul bih. Baik. Dia sesuatu perkataan dalam ayat tu, dia boleh jadi ada beberapa fungsi, tuan-tuan. Dia boleh jadi ada beberapa fungsi. Baik, tadi khubzan tadi dia zat, dalam masa yang sama dia maf'ul bih. Yang ni mudhaf, dalam masa yang sama dia maf'ul bih. Maf'ul bih itulah sebab isim tu kena baris atas. Baik, soalan ayat seterusnya. Anak yang pandai itu jiran saya. Anak yang pandai itu jiran saya. Katalah tengah tengok TV, ada budak masuk TV, budak pandai. Saya pun cakap, budak yang pandai itu jiran saya.
Budak yang pandai tu. Baik, bila sebut budak yang pandai itu, maka dia spesifik. Jadi budak tu kena ada alif lam. Baik, pandai tu sifat kepada budak. Jadi dia pun kena ikut juga, kena sama juga, kena ada alif lam. Kena sama. Baik, tapi kalau saya kata anak Zaki tu sopan, anak Zaki tu sopan. Kalau nak cari anak laki nak bagi nikah, cari anak Zaki tu. Anak Zaki tu sopan, contoh Baik, kat sini anak Zaki ni, anak Zaki dalam ayat ni, adakah anak Zaki tu pandai, tuan-tuan? Tak tahu. Tak tahu. Yang pasti anak tu anak kepada Zaki. Dia pandai ke tidak, tak tahu, tuan-tuan. Sebab kat sini kita bukan cerita sifat anak tu. Kat sini Zaki ni bukan sifat, tetapi dia mengkhususkan anak tu. Kalau saya kata anak sopan, orang akan tanya anak siapa sopan ni? Orang akan tanya, saya pun kata anak Zaki. Baik, Zaki di sini nama orang, nama bapa kepada anak tu, dia mengkhususkan anak. Jadi di sini dia mudhaf ilaih, kena baris bawah. Yang ni Zaki kat sini sifat, dia kena ikut zat. Baik, sekarang timbul persoalan, tuan-tuan. Kenapa waladu dekat atas ni baris depan, yang bawah pun baris depan? Apa sebabnya, tuan-tuan? Itu subjek tu. Itu subjek. Orang Arab kata isim di depan ayat dikira sebagai subjek. Subjek tandanya ialah kena baris depan. Jadi di sini waladu ni zat, dalam masa yang sama dia subjek, maka sebab dia subjek, jadi dia kena baris depan. Yang ni dia mudhaf, dalam masa yang sama dia subjek juga. Oleh kerana dia subjek, maka dia kena baris depan. Tapi kenapa ni tak ada alif lam, tuan-tuan? Tadi atas tu ada alif lam. Yang ni kenapa tak ada alif lam ni, tuan-tuan? Dia nak jadi mudhaf. Sebab dia mudhaf. Oleh kerana dia mudhaf, maka tak boleh ada alif lam dan tidak boleh ada tanwin. Baik, mudah-mudahan jelas di situ, tuan-tuan. Mari kita buat sedikit. Kita nak tanya, yang bawah tu, sopan tu boleh jadi sifat tak? Sopan ni dia dikira sebagai khobar, predikat. Dia dikira sebagai predikat. Baik, kalau dia nak jadi sifat, saya nak kata anak Zaki yang sopan itu, anak Zaki yang sopan itu. Okay, saya nak jadikan dia sifat anak Zaki yang sopan itu. Tapi kalau anak Zaki yang sopan itu, dia jadi tak lengkap ayat tu. Baik, kalau saya nak jadikan dia sifat, baik, nak tanya tuan-tuan, kalau dia sopan ni sifat, dia sifat Zaki ke sifat anak? Anak. Baik, anak tu sekarang umum ke khusus? Khusus. Baik, oleh kerana dia khusus, saya kena tambah alif lam, tuan-tuan. Baik, orang Arab kata zat sifat tu dia kena sama, dia punya alif lam tu maksudnya kena sama kalau khusus, dua-dua khusus. Baik, jadi tuan-tuan, kalau saya nak jadikan sopan ni sifat kepada anak, maka saya kena jadikan dia spesifik juga. Kat sini dia dah jadi spesifik ni. Kat sini dah jadi spesifik, maka kena jadikan sifatnya pun spesifik juga. Baik, mudah-mudahan menjawab soalan Najah tadi. Baik, tapi tuan-tuan, kalau saya jadikan sifat, ayat ni sudah jadi tidak lengkap. Ayat ni jadi tak lengkap. Terjemahannya akan jadi anak Zaki yang sopan itu. Kalau bahasa Inggerisnya, kalau saya tambah alif lam ni, dia akan jadi sopan bahasa Inggeris apa, tuan-tuan? Polite. The polite son of Zaki, lebih kurang gitulah. The Zaki's polite son. Zaki's polite son, boleh ke macam tu? Zaki's polite son. Anak Zaki yang sopan. Zaki's polite son. Baik, kalau tak ada alif lam, dia jadi Zaki's son is polite. Zaki's son is polite. Itu ayat kenyataan.
Kalau tak ada alif lam di sini, dia jadi predikat. Baik, yang tadi kita cerita tadi tajuk yang lebih tinggi tuan-tuan, takut pening jadi tak bincang lebih lanjut. Tapi mudah-mudahan sampailah apa yang dijelaskan tadi. Baik. Mari tengok, mari kita buat sedikit latihan tuan-tuan. Di sini ada surah Al-Kahfi ayat 71. Cuba tuan-tuan cari pasangan zat dan sifat dalam ayat ini. Syai'an Imran. Salah besar. Syai'an Imran. Imran. Baik, apa tanda zat sifat di situ tuan-tuan? Tanwin. Sama baris. Sama tanwin, sama baris. Sama jantina. Sama jantina. Sama bilangan. Sama bilangan. Cukup 4 tadi tuan-tuan. Sama baris, sama tanwin, sama jantina, sama bilangan. Baik, kat situ syai'an imra makna dia sesuatu kesalahan yang besar. Sesuatu kesalahan yang besar. Baik, saya baca terjemahan. Maka berjalanlah keduanya, iaitu Nabi Musa dengan Nabi Khidir, sehingga tatkala keduanya menaiki perahu, lalu Khidir melubanginya. Musa pun berkata, kenapa kau lubangkan perahu tu? Akibatnya nanti kamu akan tenggelamkan penumpangnya. Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Baik, Nabi Musa dia pandang secara zahir perbuatan Nabi Khidir itu adalah kesalahan yang besar. Sebab apa kesalahan yang besar? Sebab mereka diberi naik percuma, tetapi sebelum keluar Nabi Khidir pergi rosakkan. Secara zahir perbuatan itu merosakkan, tetapi sebenarnya perbuatan Nabi Khidir itu tujuannya baik. Tujuannya adalah untuk selamatkan kapal itu daripada kena rampas oleh raja yang zalim. Raja tu dia akan rampas hanya kapal yang elok. Kalau rosak dia tak rampas. Jadi perbuatan Nabi Khidir ni tujuannya elok, tujuannya nak mencegah daripada kena rampas. Kaedah itu diguna pakai sekarang tuan-tuan. Orang sakit kencing manis, nak tanya tuan-tuan, orang sakit kencing manis mati ke potong kaki tuan-tuan? Potong kaki. Tapi lepas potong kaki tu 2 minggu mati. Ya. Contoh. Mana okey tuan-tuan? Mati ke potong kaki? Tengok jugalah kalau banyak buat masalah, barangkali orang mengharapkan dia mati kan. Baik, tapi dalam Islam ni tuan-tuan, kena ikhtiar. Kalau ada 2 mudarat, kena pilih mudarat yang paling kecil. Jadi antara mati dan potong kaki, kena potong kaki. Walaupun lepas tu dia mati ke, yang penting sudah kaedahnya dah betul. Kaedah ni betul, iaitu memilih mudarat yang lebih kecil. Baik. Nak tanya tuan-tuan, kalau nak pergi haji ni, tapi jiran sebelah suruh tunggu jap, nak bagi hadiah, tapi kita dah lambat. Kita dah lambat ni. Nak tunggu ke pergi je? Pergi, tak payah tunggu. Tapi nanti dia kecil hati tuan-tuan. Baik, kita nak pergi haji kan, orang nak salam, cucu datang nak salam tuan-tuan, tapi dah lambat. Maka terpaksa kita biarkan. Kita ambil mudarat yang lebih kecil. Menolak mudarat yang untuk menolak mudarat yang lebih besar, kita ambil mudarat yang kecil. Baik, mari tengok yang seterusnya tuan-tuan. Surah Al-Kahfi ayat 110. Cuba kenal pasti zat dan sifat. Amalan solihah. Amalan solihah. Apa makna amalan solihah itu tuan-tuan dan puan-puan? Amal yang soleh. Amal yang soleh. Baik, kat situ amal yang soleh tu dia sama baris, sama tanwin, sama jantina, sama bilangan, maka dia dikira zat dan sifat.
Baik, saya baca terjemahan. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Baik, kat situ amal soleh tu dia zat sifat, maka dia kena sama baris. Baik, kalau saya tukar soleh tu nama orang. Kalau soleh tu nama orang, kat situ soleh tu kena baca baris bawah. Tapi di situ ayat ni bukan cerita tentang soleh. Ayat ni bukan cerita tentang Nabi soleh. Ayat kat sini nak bagi tahu soleh tu sifat kepada amal. Sesuatu amal yang diterima itu adalah kalau sifatnya soleh. Soleh kat situ sifat kepada sesuatu amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya tuan-tuan, surah Al-Kahfi ayat 9. Cuba kenal pasti pasangan mudhaf dan mudhaf ilaih. Al-Kahfi wal-Raqib. Al-Kahfi wal-Raqib. Al-Kahfi wal-Raqib. Al-Kahfi wal-Raqib. Baik, Al-Kahfi wal-Raqib. Baik, saya beri jawapannya tuan-tuan. Jawapannya Ashabal Kahfi. Jawapannya Ashabal Kahfi. Baik, mudhaf dia punya syarat ada dua tuan-tuan. Yang pertama tak boleh ada alif lam. Yang kedua tak boleh ada tanwin. Kemudian mudhaf ilaih pula Baris bawah. baris bawah. Baik, kat sini kalau Al-Kahfi wal Raqib ni dia sama alif lam. Sama alif lam. Lepas tu dia ada perantara ni. Ada perantara. Ada waw. Waw penyambung, kata penyambung, waw ataf, jadi dia tak boleh. Ini zat sifat bukan, mudhaf ilaih pun bukan. Yang mudhaf ilaih kat sini Ashabul Kahfi maknanya ialah penghuni gua, ataupun sahabat-sahabat gua. Sahabat-sahabat gua. Baik, saya baca terjemahan. Adakah kamu mengira bahawa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai raqib itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang menghairankan? Baik, ayat ini tuan-tuan, ayat ini bukan tanya nak jawapan tuan-tuan. Ayat ini nak menafikan. Ayat ni nak kata bahawa Ashabul Kahfi yang tidur dalam gua tu dengan anjingnya tu, yang 300 tahun tu elok saja tu, itu tidak ajaib sangat pun. Tidak ajaib pun. Kat sini tanya ni untuk menafikan. Nak katanya bahawa tak ajaib pun. Tak ajaib pun kalau setakat 300 tahun elok saja tu. Bumi dan langit ini usianya sudah jauh lebih jauh daripada 300 tahun tu. Bumi dan langit itu lebih ajaib lagi. Langit dan bumi itu lebih ajaib. Bulan tu lebih ajaib lagi daripada kisah mereka ni. Kisah mereka ni tak ajaib pun. Tidaklah ajaib. Baik, nak sedikit penjelasan tuan-tuan. Saya nak bagi contoh supaya kita faham. Dalam ayat-ayat komunikasi ni, ada masa tanya tu adalah untuk menafikan. Saya bagi satu contoh tuan-tuan. Saya bagi satu contoh, katalah anak tu dia main lipstick. Dia main lipstick, cucu tu main lipstick, dia conteng-conteng kan. Nenek pun tanya, cantik ke? Cantik ke? Cucu tu perlu jawab tak tuan-tuan? Dia tak perlu jawab. Sebab nenek tu sebenarnya nak jawapan ke nak kata tak cantik? Tak cantik. Dia nak kata tak cantik. Katalah cucu tu tak faham tuan-tuan. Cucu tu dia dah main lipstick conteng-conteng. Nenek tanya, cantik ke? Cucu tu pergi jawab pula, cantik lah nenek. Maka nenek akan cakap, oh menjawab kau ya? Menjawab kau. Sebenarnya nenek bukan nak jawapan. Nenek tanya tu nak menafikan. Nenek nak kata tak cantik. Tapi kaedah menafikan tu dia tukar sikit dengan pertanyaan. Jadi ada pertanyaan yang digunakan bukan untuk jawapan,
Bukan nak dapat jawapan tapi nak menafikan. Baik, katalah tuan-tuan, isteri dia selalu dia yang pilih langsir, tapi tahun tu dia tak pilih, suami yang pilih. Suami pilih tak berkena dengan isteri pula, tak kena, isteri tak kena. Jadi isteri pun dia tak cakap tak cantik, isteri tu akan cakap cantik ke bang, cantik ke bang. Tengok isteri tu jugalah. Kalau dah lama kahwin, cakap terus je tak cantik lah bang. Kalau baru awal kahwin, dia sopan sikit, cantik ke bang? Dia tanya dulu. Baik, biasa tak guna kaedah tu tuan-tuan. Tuan-tuan kalau katalah isteri nak cakap dengan suami, atau suami nak cakap ke isteri, nak cakap tak cantik, cakap terus ke tanya? Cakap terus. Baik. Ada orang dia tak cakap terus, dia tanya dulu. Contoh suami pilihkan tudung, isteri rasa tak cantik. Oleh kerana nak jaga hati, dia tanya dulu, bang cantik ke bang? Cantik. Cantik di situ adalah pertanyaan di situ adalah untuk menafikan. Baik, balik kembali kepada tadi, Tuhan nak menafikan. Tuhan nak kata Ashabul Kahfi yang tidur 300 tahun tu tidaklah ajaib sangat nak dibandingkan dengan benda-benda lain yang lebih ajaib. Baik, nanti dalam surah Al-Kahfi ni kita akan jumpa kisah ajaib, iaitu ikan mati hidup balik. Ikan mati hidup balik tu dalam kisah Nabi Musa. Anak muridnya cerita tuan-tuan. Anak muridnya cerita ikan tu mati hidup balik. Nabi Musa buat macam tak tahu je. Nabi Musa macam buat tak tahu. Dia nak cari Nabi Khidir, dia buat tak tahu pasal benda tu. Sebab benda tu tak adalah ajaib sangat. Nabi Musa dapat benda yang ajaib, yang lebih ajaib lagi. Tongkat dibelahnya, tongkat belah laut itu lebih ajaib. Baik. Dan orang yang sudah biasa dengan kuasa Allah ni, dia tidak anggaplah benda tu sebagai sesuatu yang sangat ajaib. Benda tu biasa saja, itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Mari tengok yang seterusnya tuan-tuan, surah Al-Kahfi ayat 15. Cuba kenal pasti di situ zat dan sifat. Baik, kat situ apa bukti sultanin bayinin tu zat sifat tuan-tuan? Dua baris bawah tanwin. Baris bawah tanwin. Sama bilangan. Sama bilangan. Sama jantina. Baik. Satu lagi soalan tuan-tuan, kenapa dia baris bawah kat situ? Lepas rubah sebab ada sebab B ya. Sebab araf jar. Baik, saya baca terjemahan. Kaum kami ni telah menjadikan selain dia sebagai tuhan-tuhan untuk disembah. Kenapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Baik, sedikit pengajaran tuan-tuan. Pengajarannya ialah kita kena jadi seperti Ashabul Kahfi ni. Mereka ni mementingkan alasan, bukti yang jelas untuk sesuatu kepercayaan. Sesuatu kepercayaan mesti ada buktinya tuan-tuan. Mesti ada sandarannya. Kalau tak ada sandaran, kita tak sepatutnya percaya tuan-tuan. Tuan-tuan kalau nak pergi melabur, melabur nak dapat duit juta-juta tuan-tuan. Tuan-tuan main melabur je ke atau kena tengok dulu, tengok bukti dulu? Jawapannya mesti tengok bukti dahulu. Kita nak melabur ni, kita akan tengok dulu testimoni betul ke pelaburan itu mendatangkan keuntungan. Baik, jadi kalaulah melabur tu kita nak tengok bukti apa semua, maka dalam bab amal beribadah lagilah kena ada bukti yang jelas, kena ada dalil, barulah boleh dilakukan. Baik, mari tengok seterusnya surah Al-Kahfi ayat 17. Cuba kenal pasti pasangan mudhaf dan mudhaf ilaih. Zatal yamini. Zatal yamini. Baik, macam mana tahu itu mudhaf ilaih? Baris bawah. Al-yamini tu baris bawah.
Baik, ada lagi tak? Zat shimal. Zatas shimal. Baik, sekarang ayat ni panjang tuan-tuan. Kalau kita baca tak cukup nafas tuan-tuan. Baik, kalau tak cukup nafas, barangkali ada orang dia akan berhenti kat tengah-tengah ni. Kalau dia berhenti kat tengah-tengah tu dikira salah lah ya. Sebab dua isim ni berpasangan. Kita tak boleh berhenti kat tengah-tengah. Kalau nak berhenti, berhenti dekat al-yamin. Dan di situ pun ada huruf waw. Baik, kat situ zatal yamin maknanya ke arah kanan. Manakala zatas shimal ni ke arah kiri. Baik, saya baca terjemahan. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Baik, matahari ketika terbit dia condong cahaya. Cahaya sepatutnya tak condong. Cahaya sepatutnya lurus tuan-tuan. Cahaya sepatutnya lurus. Tapi kalau masuk dalam air baru dia jadi bengkok. Mereka panggil bias. Tapi yang ni special case tuan-tuan. Tuhan jadikan cahaya tu condong supaya waktu terbit masuk dalam gua, maka mereka dapat bekalan cahaya. Tapi bila matahari terbenam, cahaya tak elok, maka dijadikan cahaya tu menjauhi mereka ke sebelah kiri. Mereka tak dapat cahaya terbenam. Mereka tak dapat cahaya yang tak berapa elok, iaitu cahaya waktu terbenam matahari. Mereka dihindari. Itu semua kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini juga menunjukkan bahawa mereka tu bukan tiba-tiba 300 tahun elok begitu tanpa ada sebab. Dia ada sebab dia. Didatangkan sebabnya. Antara sebabnya ialah mereka mendapat bekalan cahaya matahari yang betul, iaitu matahari terbit mereka dapat. Dan waktu matahari terbenam cahaya tak elok tuan-tuan, maka dijadikan cahaya itu menjauhi mereka. Mereka tak kena cahaya terbenam. Baik, tuan-tuan kalau nak panjang umur pun kena jadi macam ni tuan-tuan. Waktu pagi keluar, waktu pukul 6.30, 7 tu, duduklah rumah, tutup langsi apa semua. Dan itulah yang disuruh oleh Nabi SAW. Baik. Baik, seterusnya tuan-tuan, cuba kenal pasti di sini mudhaf dan mudhaf ilaih. Ba'da yaumin. Ba'da yaumin tu maknanya setengah hari. Baik, tadi dekat sini yauman baris atas. Kat sini yaumin baris bawah. Kenapa yang ni baris bawah tuan-tuan? Yang ni dia dikira mudhafun ilaih. Manakala yang ini dia dikira sebagai maf'ul fih. Maf'ul fih. Kat sini dia dipanggil maf'ul fih. Baik, orang Arab kata kalau masa perbuatan dia dipanggil maf'ul fih. Barisnya kena baris atas. Contohnya kalau saya kata saya cuti sehari, sehari tu kena baris atas. Kalau saya kata saya cuti esok, esok tu kena baris atas. Baik, tapi kalau dia bukan maf'ul fih, dia mudhaf ilaih. Kalau dia mudhaf ilaih, dia mengkhususkan perkataan sebelumnya, maka dia kena baris bawah. Baik, kalau saya kata saya cuti sehari, sehari tu kena baris atas. Tapi kalau saya kata saya cuti separuh hari, separuh hari, hari tu mengkhususkan separuh. Jadi dia dikira mudhaf ilaih, kena baris bawah. Baik, mudah-mudahan jelas di situ tuan-tuan. Mari tengok yang berikutnya. Cuba kenal pasti zat dan sifat dalam ayat ini. Syai'an nukran. Baik, di sini ada dua, syai'an nukron dengan satu lagi nafsan zakiyatan. Baik, orang Arab kata zat sifat dia kena sama jantina. Baik, kat sini kita nampak jelas ini dua-dua lelaki. Yang ni confuse tuan-tuan. Yang ni confuse sikit.
Sebab yang ni zakiyatan ada tamar butoh, nafsan tidak ada tamar butoh. Baik, rupa-rupanya orang Arab kata nama kata nama kalau perempuan ada yang ada tanda, ada yang tak ada tanda. Ya. Baik, nafsan ni dia masuk bawah kategori kata nama yang perempuan tapi tak ada tanda. Dia sekadar ditetapkan saja. Orang Arab sudah tetapkan nafsan tu dia perempuan berdasarkan ketetapan. Dia tidak ada tanda kat situ. Ada tanda macam ardi. Macam ardi. Macam ardi, macam neraka kan. Neraka nar perempuan. Perkataan nafsan ni pun dikira perempuan. Jadi sifatnya kena jadikan perempuan. Jadi di sini dia sama jantina tu. Dia sama jantina, ini pun sama jantina. Baik. Seterusnya tuan-tuan. Soalan yang berikutnya, cuba kenal pasti kat sini kat mana perkataan mereka berdua. Yurhikohuma ke kohuma ke huma? Huma. Huma maknanya mereka berdua. Baik, saya baca terjemahan. Adapun anak muda itu yang Nabi Khidir bunuhnya, maka kedua ibu bapanya adalah orang mukmin, dan kami khawatir bahawa dia akan mendorong mereka berdua kepada kesesatan dan kekafiran. Maka dibunuhlah budak tersebut. Dibunuhlah budak tersebut untuk memelihara ibu bapanya yang mukmin. Mukmin ni maknanya imannya mantap. Baik, kalau imannya mantap, persoalannya takkanlah boleh terpengaruh kepada anak kan? Jawapannya boleh tuan-tuan. Jawapannya boleh. Maka Tuhan nak pelihara, tak nak iman ibu ayahnya jatuh nanti, maka dicabut nyawa budak tersebut. Tuan-tuan kalau pergi sekolah, kalau kerja dekat sekolah lama, mesti akan jumpa kes ibu ayah pergi serang cikgu sebab percaya kepada anak. Ibu ayah tu sebelum ni okey je, tapi kerana percaya kepada anak, menyebabkan mereka pergi salahkan cikgu pula yang sudah banyak berjasa. Jadi kes-kes tu menunjukkan bahawa mak ayah dia boleh terpengaruh dengan anak. Baik, sekarang Tuhan nak pelihara mak ayah, maka dicabut nyawa anak tersebut. Baik, mari tengok seterusnya tuan-tuan. Cuba tengok di sini perkataannya. Kepadanya berikannya. Hu dalam lahu. Hu dekat lahu. Wa aitanahu. Atainahu. Baik, orang Arab kata hu ni ganti nama diri melekat. Dia boleh melekat dekat fi'il, dia boleh melekat dekat haraf, dia boleh melekat dekat semua jenis perkataan. Baik, kalau ganti nama dia tak melekat, dia duduk dekat depan ayat isim je. Tapi kalau melekat ni boleh melekat dekat semua jenis perkataan. Baik, yang terakhir tuan-tuan, cuba kenal pasti kat mana perkataan kepadamu. Laka. Laka. Kat mana mereka? Sorry. Bainahum Bainahum. Baik, ini adalah ganti nama diri melekat. Ganti nama diri melekat kat sini melekat dekat isim. Yang ni melekat dekat haraf. Baik, poinnya kat sini nak bagi tahu bahawa ganti nama diri melekat boleh melekat dekat isim, boleh melekat dekat haraf, boleh melekat dekat semua jenis perkataan. Baik, habis soalan-soalannya. Masa pun sudah terlajak. Minta maaf tuan-tuan ya, terlebih 10 minit. Semoga tidak mengganggu jadual tuan-tuan dan puan-puan. Sekian saja untuk hari ini tuan-tuan. Tutup dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi wa asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, kita jumpa lagi pada Khamis minggu hadapan insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Wa iyyakum.